yang keenam ni iaitulah orang buta untuk maslahat diri dia. Seperti dia berhutang untuk perbelanjaan hidupnya. Itu maknanya buta untuk maslahat diri. Atau untuk berkahwin. Dia tak ada duit nak menikah. Dia buta untuk menikah. Belanja mahal lah ni nikah. Dia pakai mahal dia mau buat apa gitu lalu. 400,000 ada dah lah ni. Oh, jadi mahal kita. Dulu kita dengar Saudi ada mahal-mahal. Dalam ni jaket siapa kita dah. Mahal. Jadi nak jual ke mana? Kau jual tu tak ada lagi 400,000 tu. Dia kena juta baru kira jual tu. Ni bab nikah ni sudah mahal sangat. Apa-apa pandai jadilah. Jangan nampak rendah berdoa, jangan nampak mahal berdoa dah itu. Maka kalaulah seorang tu nak menikah, tak ada duit nak menikah, mesti kena buta, maka ya buta atau berkahwin menikah tu masuk dalam gharim, orang buta atau maslahat peribadi, boleh kita beri zakat pada dia. Atau untuk berkahwin, atau mengubati kesakitannya. Ini ubat sakitan dia. Ada duit juga dah, tapi biasanya ubat mahal dah biasanya. Makan ratus-ratus ribu ni tarak juga, letih juga ubat lah ni. Kena ubat tu. Jadi bila lah dia tu sakit, kena ubat, kena bayar, buta ubat dia tu, dia buta tu ubat dia, boleh kita beri zakat pada dia. Masya-Allah. Dalam mungkinlah hak ni pun boleh jadi masuk dalam asnah yang pertama yang keluar boleh jadi. Pakai miskin tu jadi masuk situ juga dah boleh jadi. Wallahu alam lah. Kita tengoklah. Kalau tidak maka yud al-gharim. Atau membina tempat kediamannya. Benda daruri ni. Benda hak penting dalam hidup peribadi. Dia kena ada rumah tempat duduk. Dia kena buta buat rumah buta ni mana rumah bapa pada duduk lah. Nama buat rumah awak panggil buat apa kau? Buat kota tak adil lah. Dia buta untuk buat rumah tempat duduk boleh lindung daripada sejuk hujan, titik hujan, basah hujan, dan panas matahari. Tak apa dah lah. Jadi dia terpaksa juga kena buta. Maka boleh kita beri zakat pada dia kerana dia buta buat rumah duduk. Atau dia memenasakan ataupun merusakkan barang-barang orang lain secara tersalah. Ataupun dia merusak barang-barang secara salah. Bukan sekali tak. Ada. Hundur kereta tak ada sekali lagi belakang kereta dia mau duit belakang dia. Dia kepek kena bayar banyak. Kereta belakang pula kereta Mercedes belakangnya. Mahal Mercedes ni sikit-sikit lebih kiri pun. Dia tak ada duit juga. Buat rusak barang-barang. Boleh kita beri zakat pada dia. Untuk dia. Bayar hutang dia tu. Ikutlah secara tersalah. Secara tersalah. Apa dia merasa barang-barang secara tersalah, maka boleh kita beri apa dia zakat pada dia. Atau dia ditimpa kemalangan hidup yang memerlu dia berhutang. Ataupun dia ada kemalangan, ada bejana hidup dari hidup dia, ada kemalangan. Seperti kebinasaan pada banjir, aibah mari. Menasa bagai-bagai dia terpaksa kena buta, puyuk belanga, powak gingang dengan aibah habis, umuh putus sebagainya. Ikutlah apa nak kata, dengan sebab banjir maka dia terpaksa kena buta, maka boleh kita beri zakat pada dia. Masya-Allah, luah dari selain ni dari zakat ni. Dari kebakaran, ni habis bila kebakar habis tu, habis pakai baju dengan gapo, habis sampai ke rumah gapo ni. Terpaksa kena buta buat umur semula, boleh kita beri duit zakat pada dia. Masya-Allah. Dan yang lain ikutlah. Maknanya itulah maknanya di antara rupa orang buta kerana maslahat peribadi. Sebagai contoh yang mana kita dengar tadi. Pas lagi-lagi pun buat gilah. Yang kedua, gharim yang terlekat hutang kerana maslahat masyarakat. Ini besar, umum. Gharim yang terhutang kerana maslahat masyarakat. Dia buta kerana maslahat hak ramai, maslahat umum. Dan termasuk di dalam bahagian ini mereka berikut. Ini masuk dalam bahagian tu orang buta untuk maslahat masyarakat ni gapo dia kata, maka ini masuk dalam bahagian tu. Di antaranya satu orang yang berhutang untuk islah memperbaiki antara dua golongan yang bermusuh.
Ada dua golongan duk musuh, duk balah, duk kelahi gitu ni. Kena islah, kena beki antara dua ni perlu pada kena makan belanja. Kena makan belanja. Jadi dia sanggup untuk apa dia? Belanjakan, nafkahkan untuk nak sulh antara dua tu, dia terpaksa kena pergi butai. Pergi butai orang demi untuk nak beki dua golongan yang duk musuh, duk berlawan, duk gomo kelahi ni, ya bayarlah nak dia mahu baik dua ni, maka boleh kita bayar beri zakat pada dia kerana dia butai untuk maslahat umum, untuk masyarakat, Dia boleh jadi masyarakat kita ni balah masih hepek tanah. Dia hepek tanah masuk ke pagar dia mesti depa. Ni pelawai juga, ni pelawai juga, beromo kelahi balah. Tak apalah. Saya balah ini. Saya sanggup nak bayar tolong bayar we. Pergi butai dia mu tolong bayar untuk nak membeki nak baik dua ni. Itu maknanya untuk apa dia? Butai untuk maslahat masyarakat. Orang yang berhutang untuk islah memperbaiki antara dua golongan yang bermusuh, maka diberi kepadanya zakat qadar dibayarkan hutangnya walaupun dia kaya. Maka kita boleh terwi zakat pada dia, qadar bayar hutang dia, dia hutang 40,000 bayar demo tadi. Untuk dia membaiki itu 50,000. Kita boleh beri zakat dia untuk bayar hutang 50,000 walaupun dia tu yang kaya. Dia kaya dah tapi dia hutang juga untuk bayar pada orang duk kelahi tu. Boleh kita beri zakat dia. Atas asas dia tu orang berhutang untuk masyarakat, untuk bagi masyarakat. Boleh. Masya-Allah. Bab yang kedua masuk dalam orang yang berhutang untuk maslahat masyarakat ni, mereka yang melaksanakan masyru' ataupun rancangan masyarakat yang berfaedah. Orang berhutang untuk buat kerongkan faedah dalam masyarakat. Apa kerongkan rancangan program gapo untuk molek untuk bina masyarakat, dia pergi butai untuk buat benda tu, boleh zakat pada dia. Seperti membina rumah anak yatim. Nak bina rumah anak yatim, dia pergi butai. Pergi butai kat ni 500,000, 700,000 untuk buat rumah anak yatim. Bukan rumah dia ada untuk anak yatim. Maka dia lekat hutang, boleh beri zakat pada dia untuk nak bayar hutang haja butai buat rumah anak yatim tu. Itu masyarakat. Seperti membina rumah anak yatim, binaan sekolah, binaan hospital, binaan masjid dan lain-lain ikutlah. Buat masjid, tak ikut duit kita pergi butai. Pergi butai 200,000 lagi tak cukup masjid, tak cukup duit masjid. Pergi butai. Lepas tu kita boleh terima zakat. Atas asas kita ni butai untuk maslahat umum ialah buat masjid. Masya-Allah. Ini ada jalan luas ni. Maka diberi kepadanya zakat qadar yang boleh dia membayarkan hutangnya itu walaupun dia seorang yang kaya. Ini supaya juga boleh kita beri zakat pada dia. Sekadar dia bayar hutang tu walaupun dia tu orang kaya pun tak apalah. Lama kata kita beri zakat pada kaya. Boleh beri pada kaya atas asas dia tu orang berhutang untuk maslahat umum. Masya-Allah. Itulah apa yang mana kita sebut tadi itu adalah sebutkan dalam Fiqh Zakat juzuk 2 muka 623 dan juga 630 sampai 31 dan juga Al-Fiqhul Islami juzuk 2 muka 873 dan Sahih Fiqh Sunnah juzuk 2 muka 71 sampai 72 dan juga kitab An-Nama Al-Mursyid Al-Zakat muka 120. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita dapat tahulah pada hari ini hubungan dengan nukta pertama ialah pembagian orang yang berhutang kepada dua bahagian tu. Rasanya jelas pada kita. Alhamdulillah. Rasanya kalau tengok pada waqi'i kenyataan dalam masyarakat kita pun ada benda ni. Ada benda ni. Dia mau ni buat rumah kayu apa tahu, rumah semi pun, rumah huduh-huduh pun ya tak dia termasuk dia tu susah juga dah. Hak pakai miskin pun boleh masuk dah dia tu. Lepas tu dia berhutang buat rumah pula. Boleh kita beri zakat pada dia. Ya rumah nak duduk. Agak susah tu. Miskin tu boleh dah ke dia. Goreng pula agak butai pula untuk rumah duk. Boleh beri pula zakat pada dia nya. Masya-Allah. Inilah maknanya zakat ni adalah memang untuk boleh tolong masyarakat banyak. Kalaulah kita hidupkan bab zakat. Kalau kita hidup bab zakat, masya-Allah, alhamdulillah. Tak ada banyak sekali seseorang yang beri zakat tu, tapi bila hipun stokor tu
boleh kita bantu saudara kita yang dapat kemalangan tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Cubalah kita hidup buat zakat. Kita mengaji dapat zakat, kita cuba hidup. Nah, kita boleh berzakat belaka ni insya-Allah. Musim raya boleh beri, musim duku boleh beri, musim padi dak beri sok mudah tu. Nah. Halal lagi pun supalah, alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat nukta pertama. Dan kita pergi pula nukta seterusnya, syarat pada gharimin. Ni kita tersyarat. Saat ni kita bagi dah gharimin pada dua bahagian. Pada syaratlah mana gatik. Syarat orang terima zakat, hak orang buta tu syaratlah mana gatik. Tengok syarat ni. Syarat-syarat pada gharimin yang diberi zakat kepadanya adalah sebagai berikut. Ini syarat. Syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat pada gharim yang berhutang untuk maslahat dirinya. Untuk maslahat dirinya. Buat pada tu bila ya salah sikit dah. Syarat pada gharim yang berhutang untuk maslahat dirinya. Orang buta untuk maslahat peribadi dia, untuk suan tua dia buta, syaratlah mana boleh kita beri zakat ke dia. Ada padanya beberapa syarat. Antaranya satu alif, hendaklah dia seorang yang berhajat. Kena tahu betul dah ni. Hendaklah dia seorang yang berhajat kepada perkara yang boleh menunaikan hutangnya. Hendaklah dia seorang yang berhajat kepada perkara yang boleh menunaikan hutangnya. Sekiranya dia kaya dan mampu membayar hutangnya, maka tidak diberi kepadanya zakat. Jadi syarat pertama adalah dia tu orang berhajat. Orang berhajat. Jadi lagi pula dia tu maknanya dia nak pada perkara tu pada rumah dia berhajat pada rumah dia dan berhajat pada hutang. Rumah nak rumah tak boleh, mereka kena hutang. Maka dia berhajatlah. Sekiranya dia kaya dah dan mampu membayar hutangnya, dia kaya, duit ada, tapi dia tabiat ada juga kaya ni. Dia butih orang. Ya kaya, ya butih, buat rumah banyak pada, rumah pitu, rumah sewa pula misalnya. Butih semua lah. Tapi dia ni mujulah dia butih di bank. Kalau pasal butih dua orang, butih juga. Kalau butih di bank, butih juga, tapi dia kaya. Dia buat rumah, buat binaan dengan haya kaya tu, tak boleh beri ni zakat ni. Sekiranya dia kaya dan mampu membayar hutangnya, dia kaya, dia boleh bayar hutang dia. Dia ada duit, maka tidak diberi kepadanya zakat. Tak boleh. Hak beri ni adalah dia tu berhajat. Berhajat pada benda tu dan berhajat pada hutang untuk tunaikan hajat kandak tu. Di situ barulah boleh berinya. Jadi maknanya di sini kita dapatlah kata orang kaya tak masuk dia ni. Tak masuk. Butai buat rumah besar, butai beli kereta, apa tukar kereta, beli kereta, kat hotel belaka tu. Tak boleh macam tu. Kerana dia kaya dah. Itu syarat pertama. Syarat dia agak berhajat. Yang kedua, hendaklah dia berhutang pada perkara taat atau perkara harus. Hendaklah dia tu butai pada perkara taat atau perkara harus. Ya butai ni untuk beli, untuk bayar pada benda yang jadi taat pada Allah ataupun perkara tu benda harus. Benda boleh pakai, benda bukan benda haram dak. Syarat. Ya butai buat pada benda harus atau benda yang taat pada Allah Ta'ala, baru boleh kita beri zakat pada dia. Sekiranya dia berhutang pada perkara haram, maka tidak diberi kepadanya zakat. Sekiranya dia berhutang pada perkara haram, maka tidak diberi kepada zakat. Dia butai pada perkara haram. Dia butai juga, tapi butai pada buat benda haram, tak boleh beri zakat dia. Walaupun dia butai, kerana dia tu adalah buat benda yang haram. Ikutlah apa sahaja benda haram. Maka tak boleh zakat dia. Na'udzubillah min zalik. Ini kita jah pada benda tu. Begitu juga tidak diberi zakat kepada mereka yang melampaui pada membelanjakan hartanya pada perkara yang harus. Kerana melampaui pada perkara yang harus sampai had berhutang adalah haram. Ini ingat ke sini. Begitu juga tidak diberi zakat pada mereka yang melampaui pada membelanjakan hartanya pada perkara yang harus. Perkara harus
Tapi dia telajak berdoa bendahara punya beli bendahara bukan hari ada benda tu, tapi telajak melampaui berdoa nah beli bendahara tu. Jadi kalaulah melampaui sampai dia tu kena berhutang lekat hutang, tak boleh beri zakat dia walaupun benda dia beli bendahara. Kerana melampaui pada perkara yang harus sampai hak berhutang. Kalau kita melampaui pada bendahara harus sampai kita nak berhutang haram. Boleh juga benda harus ya. Lepas tu kita tu telah melampaui berdoa. Kalau lah benda harus kita berhajat, tu harus boleh kita berhutang. Ini benda harus kita melampaui berdoa pada benda tu, nak gomos macam benda tu sampai kita paksa nak berhutang, haram perbuatan tu. Haram perbuatan tu. Walaupun pada benda yang harus. Ni kita ingat kat ni. Telajak berdoa. Orang tino pakai yang mah gapo tu harus pakai. Harus pakai. Tuai tak adalah mana kali nya butai nak beri sama dengan stand up yang kaya tu. Beli apa beli mah pun beli loket pun beli tangi pun beli tekak pun beli siapa butai tambung. Haram dak tu. Sungguh harus benda tu, tapi melampaui lebih pada hak daripada kemampuan diri dia tu. Haram. Kena ingat tu. Tu. Nak tukar kereta, tukar mutu, nak beli kereta, beli mutu, tengok padan dengan diri kita. Kalau lah benda harus, boleh beli kereta 3-4 hotel, boleh orang kaya puluh-puluh hotel kereta, dia kaya. Melampaui dah kira tu. Tapi dia tak butai, tak apalah. Kalau butai, haram kata. Jadi kena ingat sini ni. Itulah patut kita ingat. Pakaian supaya juga nak widya stand up pakaian dia mau dengan mahal apa itu ni, kita tak nak pada siapa-siapa gitu mua sekali, tapi kita ni nak pakai juga nak widya dengan demo ni. Takut itu stand up. Kita bukan kaya, bukan ada duit. Tapi nak widya dengan demo butai. Haram tu. Kena ingat tu. Ni terkadang kita silap kata nak hamba orang. Nak hamba orang tak pada dengan orang kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang buta sampai situ, sawi zakat dia. Karena dia tu melampaui pada benda yang harus sampai pada peringkat yang haram, maka kita tak beri zakat pada dia. Itu dia. Yang ketiga ataupun jim, hendaklah hutang itu sudah tiba masa membayarnya sekarang. Dia buta untuk peribadi dia, untuk misalnya, siapa masa bayar hutang? Dia juga berhajat dah, siapa masa bayar hutang, barang tu barang dia berhajat, siapa masa boleh beri. Sekiranya masih lagi ditangguh masanya, maka ada khilaf pendapat ulama. Jadi kalaulah tak apa masa lagi, dia hutang sungguh, tapi hak janji bayarnya akhir bulan Zulhijjah. Lah ni ada hutang dah ni. Tak kena beri, tak beri. Nanti siapa masa bulan Zulhijjah tu, dia kena bayar, kita beri zakat dia. Kita beri zakat dia. Sungguh dia hutang tapi tak apa masa lagi, tak beri lagi. Itu masalah hak peribadi tu, hak peribadi. Jadi kalaulah masih lagi tangguh masanya, hak ni ada khilaf. Ada khilaf ini. Setengahnya mengatakan tidak diberi kepadanya zakat. Ada setengah pendapat. Tak apa masa lagi, kita nak beri. Setengah ulama kata tak boleh beri. Setengahnya mengatakan diberi kepadanya zakat. Khilaf ini tak? Langgar-langgar kat sini. Setengahnya mengatakan sekiranya masa pembayaran itu sudah sampai pada tahun itu, maka diberi kepadanya zakat, dan sekiranya masih masa pembayaran yang belum sampai pada tahun ini, maka tidak diberi kepadanya zakat itu. Ini tengah-tengah. Maknanya dalam tahun ini juga dia kena bayar, tapi di ujung tahun, siapa tahun ini kena bayar, tapi tak siapa lagi tarikh bayar tu. Jadi mengikut pendapat ni kata, kalau siapa tahun ni dah ni, boleh beri. Kalau tak siapa lagi, tak nak pay lagi nak bayar. Tahun ni suami lagi dia. Itu satu pendapat ni. Maknanya 2-3 pendapat lah. Kalaulah dia tu tak siapa masa lagi, apakah boleh beri zakat pada dia? Itu ada khilaf ulama. Faham tak? Itu dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan syarat
bagi orang buta untuk maslahat peribadi. Adapun mereka yang berhutang kerana maslahat masyarakat, maka boleh diberi zakat kepadanya sekadar bayarkan hutangnya juga, walaupun dia kaya sebagaimana telah jelas sebelum ini. Untuk masyarakat tak ada apa, boleh beri ke dia kerana dia lekat hutang ni maslahat masyarakat, bukan peribadi. Diluaskan cara beri zakat pada dia, boleh wis selalu pada dia untuk dia nak bayar. Kerana dia dekat hutang dah ni. Bah bukan masalah peribadi dia atau masalah umum. Dia hutang untuk masjid, beri dia. Dia boleh sikit bayar lalu, dia boleh sikit bayar lalu, tak ada apa ni. Ni untuk masalah masyarakat ni luahlah untuk kita tu nak beri zakat pada dia. Alhamdulillah. Oleh itu maknanya kalaulah kita tu maknanya ada kesanggupan dia mau nak buat sekolah ke buat apa, kita sanggup 500,000 hutang ke mana, bolehlah kita tu terima zakat untuk bayar hutang kita hutang tu, bukan untuk diri kita dak. Alhamdulillah. Inilah kawasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala melalui bab zakat. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Habis kita nuktah tu, nuktah terakhirnya qadar yang diberi kepada gharimin. Qadar yang diberi kepada gharimin. Ini sebagai nak beri tahu secara umum, qadar kita nak beri pada orang buta tu qadar banyak mana. Daripada tak pun jelas dah pada kita. Diberi kepadanya mengikut qadar hajatnya. Tapi qadar hajat, dia bertanya banyak tu, bukan lebih dak lah. Qadar hajat dia lah. Diberi kepadanya mengikut qadar hajatnya, iaitu membayarkan hutangnya. Itu hajat dia. Hajat bayar hutang banyak tu. Dia hutang 100,000, banyak tu lah kita bayar ke dia atau beri zakat pada dia. Sekiranya diberi kepadanya zakat, maka dia tidak membayarkan hutangnya, ataupun kemudian dia tidak bayarkan hutangnya, ataupun telah dimaaf kepadanya oleh tuan hutang, atau telah ditolong bayar kepadanya oleh orang lain, maka mengikut pendapat yang sahih adalah diminta balik apa yang diberi kepadanya, kerana dia sudah pun terkaya dengan yang demikian itu. Masya Allah. Itu dia. Katanya sekiranya diberi kepadanya zakat, kita beri zakat ke dia dah, maka ataupun kemudian dia tidak membayar hutangnya, betul dia tak bayar hutang, beri zakat dia tak bayar hutangnya, pulah dia berada situ. Ada? Satu macam satu penyakit pula kalau ada pesen tu. Nampak hutang mula-mula tu juga malah bayar beri sedekah dia tak bayar hutang berada. Ataupun telah dimaaf kepadanya oleh tuan hutangnya. Tuan hutang maaf ke dia. Masya Allah. Ini murah hati tuan hutang, hajar hutang tu. Tak apalah, dia maaf dah. Tak nak bayar dah. Hak mudah hutang atau buat sejih itu, ku maaf ke mudah. Tak nak bayar dah. Misalnya. Atau telah ditolong bayar kepadanya oleh orang lain. Orang lain tolong bayar dia. Dia hutang tapi ada orang lain murah hati tolong bayar hutang kita hutang tu. Kalaulah keadaan lagu tu kita widah zakat dia, hak zakat dia telah mana nak kira? Maka mengikut pendapat yang sahih adalah diminta balik apa yang diberi kepadanya. Mengikut pendapat sahih, hak kita widah zakat dia minta klik. Tak klik zakat dia. Utamamu tu orang bayar siap dah buat klik zakat. Utamamu tu orang maaf kemudah ni motor saya dah, maaf dah. Buat klik. Dah. Itu rupanya kerana dia sudah pun terkaya ataupun sudah tak berhajat dah dengan ia demikian itu. Dengan sebab orang maaf itu terkaya dah dia. Tak terkaya pada zakat, tak kena zakat dah, tak berhajat dah zakat dah, sebab tu dah taklid. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan asnaf yang keenam pada kita ini ialah al-gharimin, ialah orang yang berhutang, sama ada berhutang kerana pribadi dia ataupun berhutang kerana masalah umum, maka boleh kita beri zakat. Alhamdulillah. Itulah makna kita dengan syariat Islam yang mana dapat buka jalan kemudahan dan demi untuk bina masyarakat melalui zakat ini. Itulah dia al-gharimin. Itulah sekadar itu kaum muslimin dan muslimat patut kita hari ini berkenaan dengan zakat. Dan seterusnya kita akan pergi pula pada fi sabilillah. Ini panjang cara dia fi sabilillah insya-Allah. Maka untuk pelajaran fiqh kita hubungan dengan zakat itu ke setakat ni, dan insya-Allah kita sambung pula hadis
Kita baca hadis pula sampai hadis insya-Allah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita sambung hadis 40 kita dengan ruhi, yang mana siapa dia ada muzakirah ni, kita buka muzakirah kita hadis 40 hidangan ruhi. Marilah kita ikuti bersama hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5. Tajuknya hemah kepada akhirat itu diutamakan. Tajuk hemah kepada akhirat itu diutamakan. Hemah kita, kemahuan kita akhirat tu kita utamakan lebih pada benda lain. Hati kita nak pada akhirat. Nak pada akhirat tu lebih pada benda lain. Kita nak utama dia. Hidup kita atas dunia, tapi kita ni adalah untuk akhirat. Nampak akhirat. Kita jaga apa untuk akhirat. Maka hemah pada akhirat itu diutamakan. Qala sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alai syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Hadis riwayat Tirmizi rakam 2470 dan sebut dalam silsilah al-hadis as-sahihah. As-sahihah tu beki kita ada alif ekor tulis as-sahih alif lam. As-sahihah juzuk 2 muka 633. Masya-Allah, hadis ni molek benar untuk kita jadi pandu kita dalam hidup kita ni. Nabi kata man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Maksudnya sesiapa yang mana akhirat adalah menjadi hemmahnya. Siapa dia akhirat tu jadi hemmah dia, matlamat dia, tujuan dia, kandak dia nya akhiratlah dia. Akhirat dia. Nak pada akhirat. Gapo je kerja akhirat. Penting akhirat. Mana bila orang nak pada akhirat ni kerja je kerana Allah. Tidak riya, tidak sam'ah, tidak kerana sombong, tidak apa. Ya, buat kerana Allah. Nak pada akhirat. Sesiapa yang mana akhirat adalah menjadi hemmahnya, Allah akan menanamkan perasaan kekayaan di dalam hatinya. Masya-Allah. Ini besar. Besar ni. Allah akan menanamkan perasaan kekayaan dalam hatinya. Allah kata ni perasaan kaya lah hati dia. Allah kata ni perasaan kaya lah hati. Oh, kaya lah hati, kaya diri ni besar. Lebih pada kaya harta lagi. Kaya diri ni seni. Seni kaya diri. Tak supaya kaya harta. Tak supaya kaya harta. Kaya harta kalau tak ada kaya diri, dia masuk dalam hari kedua ni. Masya Allah. Kita tengok yang pertama dulu. Jadi bila seorang jadikan akhirat hemah dia, Allah akan menanamkan perasaan kekayaan di dalam hatinya. Artinya perasaan kaya hati dia. Dan dia akan menghipun baginya segala perkara. Tuhan akan hipun segala perkara with dia. Sebab dia ni nak pada akhirat, ialah nak pada Allah Ta'ala. Jadi Allah tanya kaya dia diri dia, patut Allah memudahkan segala perkara tu mai ikut dia. Segala perkara tu Tuhan tu kalau mai ikut dia. Dan akan tiba kepadanya dunia dalam keadaan menunduk kepadanya. Dunia mencari dia. Dunia mencari dia. Sebab dia nak pada akhirat, Allah mudah segala perkara dunia ni, dunia mencari dia. Tunduk dunia pada dianya. Tak ada lah dia tu tunduk pada dunia. Lah ni banyak kita tunduk pada dunia. Tunduk pada dunia. Tunduk pada orang tu, tunduk pada orang ni, bahasa rendah diri, bahasa hina, bahasa perih, bahasa lekeh kita ni.
Tu makna kita tunduk pada dunia. Jadi bila hemah kita daripada akhirat, dunia macam kita dalam keadaan dia tu tunduk macam kita. Hak ni besar. Hak ni duduk pada orang ni. Duduk pada kita, di tepa di kita ni lagu mana kita tepa di kita tu. Nak tepa macam mana? Nak tepa di akhirat ke tepa di dunia? Kalau tepa di akhirat, Allah akan memudahkan segala-galanya pada kita. Dunia akan macam kita. Tamneng macam kita, tak ada cerita tamneng. Ada. Orang nak kita, tak ada kena semak po sekali. Ada. Tak ada kena habis duit. Tapi bila nak dunia, habis duit beratus ribu. Boleh tak? Tak. Ada. Sebab apa? Sebab kita ada yang kedua ni. Nampak tak? Masya Allah. Nabi ajar kita tu kena molek dah. Cukup molek untuk orang tu nak betul diri dia dan hidup dia ni untuk lagi pada akhirat. Jadi, dan akan tiba kepadanya dunia dalam keadaan menunduk kepada dunia, tunduk mencari dia. Tak ada kena dia cari apa leh. Dunia mencari. Kalau tamne pun cari benda-benda kemudian pun cari. Tak ada atau kena hidup hidup cari hidup apa dak kalau betul-betul pada akhiratnya. Habis itu. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa 'alaihi samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Dan sesiapa yang mana dunia adalah hemahnya, na'udzubillah. Kalau saya tu dunia hemah dia, kepentingan dunia, ni nak dunia, hak kaya pun nak kaya lah, hak pakak nak pakak, gila tu. Sia malam pun bikin semaya pun tak ada jemaah gapo, dunia ni. Puasa pun kadang katik dak katik puasa pun semaya tu, hak jemaah tu dak ada, hak waktu sendiri pun kadang dak sebab apa? Duk rebut dunia. Hammahu kepentingan hemah dia ialah dunia. Nauzubillah min zalik. Dia kira tu bilih tu, tidur tak jera dia kira tu. Ada demo buat gitu, dia kira nak ukal guna lah mana nak gitu nak kira. Duk penimpala makan nasi pada lalu tidur tak jera. Kaya pekat tinggi tapi tak ada kaya jiwa. Karena hati duk dunia ni duk kelakabuk macam. Lepas tu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan apa dia? Wa man kanatid dunya hammu ja'alallahu faqru baina ainaihi. Dan siapa yang mana dunia adalah hemahnya, Allah akan menjadikan kepakiran keberhajatannya berada di hadapan dua matanya. Allah jadikan kepakiran. Dia dipakai berhajat semua, tak cukup sebab ada dunia. Dunia yang tak cukup. Tak cukup dunia ni. Kalau pakak pun nak pakak semacam, kalau harta pun tak cukup semua, nak kaya pas million, pas satu, begitulah. Jadi karena dia tu semata dunia. Allah akan menjadikan kepakiran, keberhajatannya berada di hadapan dua. Ada hadapan mata dia, berhajat cerak nampak. Cerak nampak. Dan Allah akan mengecerkan ke atasnya segala perkara. Allah ecer. Farraqa akan memecah belahkan, akan mengecerkan, akan jadi semua perkara tu jadi dia tukar belaka. Hak ni pun tukar perkara ni pun tukar capak tu capak. Kerana dunia ni. Dan walam ya'ti minad dunya illa ma qaddaralah, dan tidak akan datang padanya sesuatu pun daripada dunia ini melainkan mengikut sekadar yang telah ditakdir oleh Allah untuknya. Pasti dia boleh hanya ana. Dia tukar tidur malam pun dak tidur tak nyera, makan pun tak sedap, dulu fikir apa semua tu, banyak kerja ni sebagainya. Hak dia bolehnya hanya ana. Sekadar atas kedai dia tu ya. Dia tak lebih ada tu. Semanya mana atas kedai dia banyak tu dia boleh. Kacian tu kalau mana pun dia tak boleh lebih pada Allah takdir bagi dia. Sebab tu kalaulah hati di akhirat, oh ya senang. Senang dah. Ini takdir banyak kita ni senang, alhamdulillah. Tak ada nak deki ke orang, tak ada nak hasad deki, tak ada nak apa dengan orang, tak apa, cukup kita dengan apa yang mana Allah bagi pada kita. Itulah akhirat kita naknya. Hak dunia ni tak ada. Dia berebut macam. Dunia berebut. Dunia fitnah. Dunia ujian.
Dia tak cukup semua. Masya Allah. Ini satu peringatan Nabi SAW pada umatnya. Takut umat dia ni jadi tak kabar duduk di dunia hari ni. Hari ni tak bimbing. Hari ni tak bimbing. Dia siapa dah masa Nabi wayak kata, aku tak takut atas kamu tu kepakiran. Nabi kata, aku tak takut buatmu tu susah pakir, tak takut. Tapi aku takutnya Tuhan buka dunia ni, lepas tu mu berbuk. Lepas tu mu bakal berbuk, bakal belawai bergomo supaya dulu. Memang hari ni lagu tu. Memang hari ni lagu tu. Dia. Hari ni Tuhan buka dunia pada kita, buka. Paus Cina tak ada hegah itu, jadi hegah hari ni. Tengoklah. Paus Cina, hak kami nak makan di pagar, tak ada piam doli hari tu. Lah ni beribu. Paus Cina, tu Tuhan buka. Apa kara, apa-apa hong tak pakai dari bukit itu, masuk ke kedai ni, oh jangok belana. Pakai bubuk lah. Sikit gapa dia nak berbuk ni. Banyak kara lagi. Dia. Ini nak ayat kata, Nabi tak bimbing pada umat dia tu pakai miskin susah mak dia tak bimbing. Dia bimbingnya bila buka dunia. Memanglah kutu sengati. Sekolah kita itu, kita klik pada sekolah. Masa sekolah itu, masa kena bayar 20 kod, 30 kod sebulan pada guru tu. Masya Allah. Orang mengaji pun sungguh, guru pun sungguh, tak ada pihak nak berbuk gapa. Lah ni Udnun. Udnun KJR hari ni. Ikut pala budak. Setiap pala berapa? Berbuk lah ni, berbuk. Berbuk. Belawai sekolah. Nak mengajar apa? Mengajar agama. Pada berbuk tu, agama kata. Kau nak kira ada. Nampak tak? Ada orang panggil apa? Orang cari sorok lah. Dia macam-macamnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi, seolah kata kita bimbing sekolah kita hari ni pergi pada hammahu ad-dunya. Petingginya dunia. Nak pada duit tu, budak tak pakai, budak lobby apa tu, pergi, jangan waktu baik. Kerana ni, sutik kepala apa harga ni. Dan sebagainya. Ini benar jadi dalam masyarakat kita hari ni. Kenapa? Kerana kita akan tukar hammahu pergi pada dunia ni. Na'udzubillah min zalik. Ini kita pakak beringat. Kita nak suara nak beringat. Takut kita tu tergelar. Lupa kita Nabi duk beringat takut itu Nabi takut kita. Hak ni Nabi takut ni, Nabi tak takut itu susah. Susah Nabi tak imeh sebab dia tak mati. Umat ni tak mati dengan mumang dengan lapar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqah. Yakin tidak ada benda yang mengayak atas bumi ini melainkan rezeki atas Tuhan belaka. Sebab dia kata ulat le batu pun ada rezeki dia. Pohon kayu tu hidup atas batu, masya-Allah. Supaya dia tengok bawah tengok dak. Kita gigi pula-pula tu. Pohon kayu ni besar-besar duduk atas batu, bukan duduk atas tanah. Duduk atas batu, ngakak gapo atas batunya, hidup boleh makan gapo. Tak ada pian baju dia kali tu. Hidup boleh, masya-Allah. Jadi benda menyawa ni memang Tuhan tu tak biarkan dia tu mati lagu tu. Sebab tu kita kena tukar kepada hammahu akhirah, insya-Allah Tuhan akan buka jalan banyak pada kita. Kalau dah hammahu dunia di sini, dia bahasa pakrahu semua, dia bahasa terberhajat semua, tak cukup semua dan sebagainya. Lepas tu wa farraqa alislamlahu. Banyak Tuhan tu letak dari dia tu banyak kerja. Tekai kau ni demo lagu kita nak hamak demo lagu kita hamak demo tak boleh demo lebih dari kita. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Ya jadi buat kita ni jadi. Bukan tak jadi tak jadi juga. Itu je. Mari kita tengok hadis Nabi rakyat pada kita ni supaya kita dapat ingat bersama insya-Allah. Akhirnya hak kita bolehnya sekadar atas kedai kita. Banyak atas kedai banyak tu kita boleh. Tak lebih ada tu. Alhamdulillah. Redwalah kita dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin dan muslimat sepatah hadis yang mana ada pada kita, hadis Tirmizi. Hadis ni molek benar. Pakak coba apa dah? Pakak ambil faham hadis ni. Pakak ambil contoh dari hadis ni, gapo contoh dari hidup kita, boleh duduk dalam dikongsi hadis ni. Gambar-gambar tengok. Kita tengok intisari pengajaran ataupun pengajaran pada hadis ni. Yang pertama,
Manusia dalam hidup ini ada dua jenis. Manusia dalam hidup ada dua jenis. Pertama, mereka yang mementingkan hidupnya untuk akhirat, maka ia beramal mengikut tuntutan akhirat. Ini satu jenis manusia, ialah dia tu mementing hidupnya untuk akhirat. Maka dia pun buat amal lah untuk tuntutan akhirat. Gapo akhirat nak buat untuk akhirat. Hak dunia ni dia akan mari. Dia akan mari insya-Allah lah. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, mereka yang mementingkan hidupnya untuk dunia. Yang penting itu dunia. Untuk dapat dunia. Maka ia beramal dan mengejar dunia, mengejar untuk membolok dunia. Dia kejar untuk dapat dunia macam. Dalam mana boleh banyak, ikutlah apa saja. Sampai semaya pun dok, jemaah tu dok mula dah terkadang. Hak ketua pun terkadang tinggal sengaja ti, terkadang puasa pun dak atik. Ada. Nauzubillah min zalik. Bah rumah dia tu ada cukup kena dengan stadion gapo gonggang. Oh tu dunia mati. Ada. Ada. Dengan teri gap dengan teri siam malai gapo. Ya ada senok dunia. Pas senok ada? Tak. Ada perasaan senok ada? Tak ada. Yang senok ni adalah tatmain ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Berzikir teringat itulah yang menenangkan jiwa kita. Kalau Allah benda lain tak boleh menenangkan jiwa kita. Bukan benda boleh beri menenang. Allah yang menenang dan Allah beri jalan pada kita. Nak tenang jiwa, nak senang jiwa bizikrillah, dengan berzikir pada Allah Taala. Bukan dengan don telinga apa dak halih. Nauzubillah min zalik daripada benda tu. Ini adalah patut kita ingatlah. Yang kedua, orang yang mana kepentingan hidupnya untuk akhirat dan ia bekerja dan beramal dalam hidupnya di dunia ini mengikut apa yang dia kehendaki dan diredai oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat balasan baik di dunia ini sebelum tibanya di akhirat nanti. Jadi orang yang penting hidup untuk akhirat, dia kerja dari dunia ni adalah mengikut apa yang mana Allah redha pada dia, mengikut bagaimana telah digaris oleh Allah dan Rasul untuk dia kerja di dunia ni, maka dia tu akan dapat balasan baik di dunia lagi belum akhirat. Di dunia apa yang boleh dah balasan. Walaupun ke balasan hakiki untuk akhirat tu, tapi tahu tah dunia ni beridah tah dunia ni kerana dia tu adalah hambahu akhirat. Maka dia kerja apa untuk akhirat. Jaga dalam hidup dia ni takut jeluh pada benda-benda yang dilarang oleh Taala. Maka dia akan balas pada dia tah dunia ni lagi insya-Allah sebelum pada akhirat, sebelum sampai pada balasan yang hakiki di akhirat esok nanti insya-Allah. Yang mana iaitu Allah menanamkan perasaan kekayaan jiwa dalam hatinya. Ini dunia. Tiap-tiap dunia ialah tanya perasaan kaya dalam jiwa dia. Hak ni besar sekali. Perasaan kaya, ingatlah. Perasaan kekayaan jiwa ni besar. Laisal ghina an kathil arab walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya tu kaya banyak harta benda. Laisal ghina an kathil arab. Bukanlah kaya tu dengan sebab banyak harta benda, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya sebenarnya ialah kaya jiwa. Kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa ni dia cukup. Orang tak kaya jiwa walau harta banyak pun dia tak cukup. Bila tak cukup tu dia miskin. Berhajat semua, berhajat. Nauzubillah min zalik. Dah faham cerita dah. Maka orang yang hamba akhirat, Allah akan bagi balasan dia pada dunia ni ialah tanam perasaan kekayaan jiwa di dalam hatinya. Allah akan memudahkan padanya segala urusan. Segala urusan adalah mudah bagi dia. Saya akan mudah. Kerja gapo tak mudah. Saya buka jalan, hak tu mudah, hak ni mudah, hak tu mudah. Sebab akhirat. Yang nak pada akhirat, saya mudah pada dunia ni. Dan dunia dalam berbagai bentuk akan datang mencarinya dalam keadaan menunduk dan merendah diri pada. Dunia mencari dia. Dalam bentuk gapo pun dunia mencari dia. Dunia nak pada dia. Sebab dia nak pada akhirat, maka dunia mencari dia. Itulah besar kita berhadap pada Ta'ala. Maka Allah akan berilah dia limpah kurnianya pada orang yang berhadap pada dia. Tidak sok lagi benda ni. Yang ketiga, adapun orang yang mana kepentingan hidupnya untuk dunia, orang kepentingannya hidup dunia, maka hidupnya di dunia sentiasa tidak merasai cukup. Ya, hidup dia tak rasa cukup. Tak rasa cukup dunia ni. Tak cukup semua. Milioner, pas milion, tak cukup dia tu. Nah, kaum muslimin dan muslimat sekalian,
satu perkara patut kita terfaham dari kita jangan silap faham. Bahwasanya untuk dapatkan bagai dunia ni bukan tak boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa buat ke dunia, kerja dunia ni, tapi hammuhu tu akhirat. Pentingnya kita akhirat, kita kerja ni adalah mengikut cara Tuhan untuk akhirat. Lepas tu nak kerja apa dunia, kerja bila kerja itu untuk akhirat kerana Allah, maknanya kita tu kerja jadi ibadat kita dah. Ibadat dah kerja. Nak kaya cara mana pun tak apa, bukan halangan kaya tu. Boleh kita kaya. Kaya kita dengan zakat. Nak kaya hasil yang kita dapat berjalan halal sebab jadi ibadat pada Allah. Kita nak akhirat. Kita nak akhirat. Maka Tuhan bagi kita ketenangan dan dunia pun Tuhan buka jalan dunia kita untuk kita kaya dan sebagainya. Itu daripada usaha kita lah. Daripada usaha kita pula lah tu. Tu. Maknanya habuan dunia nak bagi kita ni dia terhati juga pada usaha kita. Kalau kita motong lek pagi sampai pukul 12 beradu, kita boleh hanya tu ya. Tapi kalau lek pagi kita motong pukul 12 lek petang kita ke jalan pula ada habuan dunia tahwi suku pula, satu ibadat suku pula. Tak supa tahwi orang kerja motong pagi sampai pukul 12 dengan orang motong kerja pagi sampai pukul 4 petang. 12 beradu hak motong lek petang ke jalan pula tahwi tak supa dua tu. Faham tak? Jadi kalau kita hamba akhirat tak ada apa. Bukan tak boleh kerja benda tu. Takut kita silap faham. Kita hamba akhirat kita duduk saja nanti akhirat sudah. Tak kena pula kita walatan sanasibaka minad dunya. Saya kata jangan lupa hawa pada dunia. Pekerjaan dunia tu buat mengikut landasan. Mengikut garis saya suruh jadi ibadat. Akhirat dah tu. Lepas tu dunia mari carilah, dunia marilah. Dunia marilah. Dia. Jadi mengikut sunnatullah bukan berarti kata kita nak akhirat baca Quran semacam tak tubik pada masjid pas zikir-zikir patuh kita nak mari cari kita. Bukan. Kalau ular boleh jadi cari. Dia. Kalau kita tak hari semata zikir sunnatullah fil qaum, patuh kita ada kaum ni tengok benda apa dia kita buat. Maka Allah akan bagi mengikut apa yang Tuhan telah atur. Kita silap faham. Akhirat tu duduk sujud macam Quran, macam zikir, macam tak tinggal awal subah. Nanti kita mari kerana dunia tidak begitu. Sunnatullah bukan begitu. Ibadat hak masjid, hak matang. Jangan matang curi hak orang. Hak tu bukan ibadat kepada Tuhan dah tu. Kerja betul ikut lalasan Allah, ikut jalan Allah jadi ibadat. Lep pagi sampai pukul 12 hak matang, lep petang lain pula kita kerja lain pula. Mari dunia tu sebab kita buat ibadat akhirat belaka dua-dua tu. Pas dunia kita nak kerja tu marilah. Bukan nak ingat sendiri. Faham tak? Tinggal silap faham tu. Jadi bagi orang semata dunia, dia tak kira capa belaka, haram halal apa yang penting nak boleh dunia. Hak ni hak tak senya. Faham tak? Adapun orang yang mana kepentingan hidupnya untuk dunia, maka hidupnya di dunia sentiasa tidak merasa cukup. Ini tak cukup. Selalu berada dalam keberhajatan pada setiap keadaan. Bahajat semua. Nak bahajat semua. Tongkang tu, tongkang ni, tak betul-betul. Selalu menerkam dunia ke sana ke sini tukar. Dia buat kau tukar. Deki dia mau tu. Nampak tukar. Comti dia mau. Ada orang yang kerja dalam tukar pula. Begitulah. Begitu begini tanpa berhati-hati. Tukar tu tukar. Ikut. Nak litahkan semacam duduk dan sebagainya. Ikut orang buat. Na'udzubillah min zalik. Dan telah menjadi serba salah dalam kerjanya. Jadi serba salah. Hak tu pun tak berjaya, hak ni pun tak berjaya. Hak serba salah. Nak tapi tak berjaya juga. Sebab hamba tu dunia semacam. Dia berhala kepada itu dan kepada ini. Loboh hak tu, loboh hak ni. Loboh belaka, nak belaka, tak tahulah. Kepala ngoti sini. Ya dia. Dia. Duk jual molek-molek barang molek-molek ni. Dia pun jual butir boleh laba banyak lagi. Jual butir dia. Ya. Dan sebagainya. Ya. Boleh thumbnail dah dia jadi patan dah ataupun patan abata dah dan sebagainya. Jual butir lah di kampung. Kita patan misalnya. Ya. Tak padai dengan duit thumbnail. Na'udzubillah min zalik. Itu mau tukar. Hak tukar tu tukar dan sebagainya. Misal
Ikutlah apa nak kata. Na'udzubillah min zalik. Ini benda yang mungkin berlaku di masyarakat kita. Boleh jadi ada benda tu. Ada. Tetap ada. Tukar macam. Ia berhalabah kepada itu dan kepada ini tanpa mengirakan halal dan haram. Tak kira halal haram, tak kira dah sampailah masa. Ada. Yati ala nas zamanu, ketiba masa manusia akan dapat harta tak kira halal dan haram. Asal boleh sudah. Ada. Asal boleh sudah. Dan tidak akan datang kepadanya oleh dunia melainkan mengikut sekadar apa yang telah ditetap oleh Allah SWT padanya. Dunia tak mengisi dia, mereka sekadar amanah Allah tetap boleh banyak tu. Duk kacau nak apa? Kena igak, masuk go, habis cerita. Harap banyaklah. Bawa barang tak kadal dia bawa barang butir-butir ngak. Kata bank pai merah. Orang tak suka lah. Ada. Teknik apa pandai. Ada. Dia kosi dengan puak dadu pula. Puak dadu pun nak dekat dia. Dia ceng pada hak nu. Kamu boleh kira. Ada. Hak nu boleh pekat. Ada. Hak ni boleh higak sini sama boleh. Hak sakitnya suai butir dia sakit. Ada. Dia. Dia boleh jadi benda tu. Jadi pernah ada nyoku cak kaki asal gapo dah lah ni. Asal gapo dah. Nauzubillah min zalik. Kalau kabuk habis asal gapo. Tali wayar kau dalam kampung kita tak satu tali wayar gapo seruk habis cok asal nama dah ni. Ini rupa dunia kita kini. Sebab tu kita beki klik pada hamba akhirat ni kita akan senang hidup kita tenang kita insya-Allah. Itulah makna masya-Allah hadis Nabi beri ubat besar pada kita dalam kita nak betulkan jiwa kita dan kita nak betulkan peribadi kita dan kita nak betulkan masyarakat kita ni insya-Allah. Dan pakat benda ni. Nabi SAW selalu berdoa supaya hidup sentiasa bergantung pada akhirat. Nabi doa supaya hidup ni gantung akhirat, so hidup gantung akhirat. Hidup kita gantung akhirat. Bila akhirat dah dapat ni masya-Allah kita tu ingat sikit. Sebab tu banyak hadis mari man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu dan sebagainya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ikutlah. Siapa yang beriman Allah dah akhirat. Siapa yang beriman Allah dah akhirat. Dia bagi itulah hadis Nabi itu. Ikat beriman Allah dah akhirat. Dengan itu maknanya Nabi selalu berdoa juga supaya hidup sentiasa bergantung pada akhirat. Bila kita gantung akhirat. Gantung akhirat ni dunia macam kita insya-Allah. Nabi kata Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Hadis muttafaqun alaih. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Maksudnya ya Allah, tidak ada kehidupan mereka kehidupan akhirat. Tidak ada hidup mereka hidup akhirat. Tidak ada hidup mereka hidup akhirat. Minta kita bagi hidup kita hidup akhirat. Hidup dunia ni binyamu hidup siapa dah. Hidup semati hidup akhirat. Maknanya setiap detik hidup kita tu jadi untuk akhirat, untuk dapat pahala dan kebaikan di akhirat insya-Allah. Semoga hidup kita diberkati oleh Allah Taala insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan hadis yang mana ada pada kita kini untuk ini pengajaran dan apa yang ubat hati kita bersama insya-Allah. Semoga hidup kita hidup dengan baik dunia dan akhirat nanti insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.